Yang pertama, Sarvin Kumar anak lelaki Manokran, nombor matrik 302406. Yang kedua, Nurul Suryati Rabihah binti Syari, nombor matrik 299115. Yang ketiga, Faziana binti Rosla, nombor matrik 299279. Yang keempat, Nur Hazika Hafifah binti Mak Nur, nombor matrik 299657. Yang keempat, Wan Nur Azrina Firdaus binti Kamun Zaman, nombor matrik 299183. Dan yang terakhir, Kavinesh anak lelaki Gunalan, nombor matrik 299531. Kano Isido Doponopo Kuvas Omomopos. Kaum Kadazan Dusun merupakan etnik pribumi di pantai barat Sabah. Kaum ini dibentuk oleh kaum utama Sabah iaitu Kadazan dan Dusun oleh kerana persamaan bahasa, budaya dan situasi politik mereka. Kaum Kadazan Dusun merujuk kepada 41 etnik seperti berikut. Keunikan masyarakat ini terserlah melalui kebudayaan dan adat resam yang diamalkan. Kebanyakannya mengandungi amalan, ritual dan animisme. Hal ini jelas terlihat melalui adat resam dan kepercayaan diamalkan dalam aspek perkahwinan, kelahiran dan kematian. Pakaian tradisi kaum Kadazan Dusun mengikut kawasan mereka tersendiri. Manakala tarian tradisional Kadazan Dusun menjadi tarikan bagi memeriahkan majlis. Adat resam kaum Kadazan Dusun dari segi kelahiran. Terdapat 3 adat kelahiran iaitu sewaktu mengandung, bersalin dan juga selepas kelahiran. Terdapat beberapa pantang larang sewaktu mengandung dalam kaum Kadazan Dusun. Antaranya ialah tidak boleh memotong atau mengerat sesuatu, tidak boleh mengikat atau menyimpul sesuatu dan sebagainya. Manakala adat kaum Kadazan Dusun, sewaktu bersalin, suami tidak boleh meninggalkan rumah kerana boleh diganggu oleh syaitan atau jin. Ibu selepas bersalin juga perlu menjaga pemakanannya. Bayi tidak boleh dibawa ke tempat yang terdedah. Sahabat rapat juga tidak boleh hadir sebelum upacara memberi nama. Kaum Kadazan ini juga akan melakukan upacara memberi nama. Bayi akan diberi nama iaitu nama sebenar dan juga nama sementara. Kaum ini akan melakukan ritual yang dikenali sebagai mat sapi atau mat sopik yang lekat dengan mantra. Nama dipilih berdasarkan peristiwa yang berlaku semasa proses kelahiran anak. Upacara turun tanah dijalankan apabila anak berusia 1 bulan. Pada hari ke-8, upacara rasmi pemberian nama sebenar diadakan di beranda rumah. Anak pertama dibawa keluar pada hari itu juga. Cara turun tanah juga memerlukan beberapa peralatan. Kaum Kadazan ini juga akan melakukan upacara mintuhun dan minuhun selepas kelahiran anak. Sebelum tapak kaki bayi memijak tanah, mereka akan menconteng tapak kaki bayi dengan arang kuali dan garis lurus di atas dahinya. Selepas itu, rumput rampai yang melekat pada tapak kaki bayi dikumpul dan dicampur dengan air mandian. Perkawinan etnik Kadazan Dusun di Sabah. Masyarakat Kadazan Dusun mempunyai adat istiadat perkawinan mereka tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Kadazan Dusun, perkawinan merupakan restu daripada ibu bapa pasangan yang bertanggungjawab untuk memilih jodoh untuk anak mereka. Masyarakat Kadazan Dusun juga memastikan pasangan yang ingin berkahwin tidak mempunyai hubungan persaudaraan. Jika ada, perkawinan itu tidak dibenarkan dan boleh memberikan impak yang negatif kepada pasangan, keluarga dan juga masyarakat yang tinggal di tempat itu, seperti malapetaka atau bencana. Pasangan yang melanggar peraturan ini akan dihalau daripada kampung dan juga membayar sogit, iaitu denda. Adat perkawinan etnik Kadazan Dusun ialah adat monologo, iaitu merisik. Adat ini bertujuan untuk mengenal pasti perempuan yang ingin berkahwin tidak terlibat dalam proses merisik atau pertunangan dengan orang lain. Ibu bapa pengantin lelaki akan mengantar 2 wakil orang dewasa untuk merisik ibu bapa perempuan bagi mendapatkan keputusan. Dan yang seterusnya ialah adat Momo Haboi, iaitu menunang. Setelah mendapat keputusan yang baik daripada ibu bapa perempuan, ibu bapa pengantin lelaki akan menghadiri rumah perempuan untuk membincangkan tentang nopong dan perbelanjaan dapur perkahwinan.
Napung bermaksud antara yang diminta oleh pengantin perempuan daripada pengantin lelaki. Perkawinan anak perempuan dalam etnik Kadazan Dusun melibatkan upacara adat yang besar-besaran sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya dalam membantu keluarga. Upacara Monggoi Panau merupakan rombongan pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki dengan berjalan kaki. Pentingnya perkawinan anak perempuan tercermin dalam kewajipan membantu keluarga dan peranannya sebagai sumber harta melalui pemberian opung. Pantang larang seperti tidak memakan buah-buahan masam dan sayur-sayuran kategori sejuk ditegaskan kerana etnik Kadazan Dusun menitik beratkan makan yang sihat untuk kedua mempelai. Upacara Monggoi Panau dapat ditangguh jika ada kematian di kampung sebelum perkawinan. Jika kematian berlaku semasa majlis, Bobreen dipanggil untuk membebaskan dari bencana. Pada saat upacara pemilihan wakil yang berbudi pekerti baik menjadi kriteria utama dan rombongan akan diuji melalui minuman tradisional tapai. Berdasarkan pengalaman, ada kebijaksanaan mengenali budi pekerti seseorang melalui tingkah laku saat makan dan minum. Upacara bertolak ke rumah pengantin lelaki dimulai dengan polin tuhun, mengalau roh-roh jahat. Puisi Tondiadi dilantunkan sebagai pendidikan dan peringatan kepada pengantin perempuan. Kepergian pengantin perempuan membawa perasaan kehilangan tidak hanya kepada keluarga tetapi juga kepada rakan-rakan yang telah berbagi masa remaja bersama. Kedekatan yang tercermin dalam upacara dan cara memanggil satu sama lain. Pantang larang kematian kaum Kadazan Dusun. Pantang larang ini mempunyai 3 peringkat, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sebelum pengebumian. Pada hari pertama hingga hari ketiga, mayat masih disimpan di dalam keranda di dalam rumah. Adat memberitahu penduduk kampung akan diberitahu tentang kematian supaya kesedihan tidak hanya dialami oleh keluarga si mati saja. Sebarang pekerjaan tidak boleh dilakukan kerana mereka percaya jika pekerjaan itu dilakukan juga, pekerjaan itu hanyalah sia-sia dan tidak akan mendatangkan sebarang hasil. Adat berjaga-jaga. Masyarakat Kadazan percaya sekiranya kucing hitam yang melangkah, mayat akan bangun dan mengamuk sehingga boleh membunuh mereka yang berada di situ. Jadi mereka akan menjaga mayat itu dengan sebaiknya supaya perkara itu tidak akan berlaku. Suasana di dalam rumah harus senyap dan tidak boleh bercakap kasar atau marah-marah. Hanya pukulan gong dan gendang didengar. Ia akan dipukul 3 kali sehari, iaitu semasa matahari terbit, matahari terbenam dan waktu tengah malam. Semasa proses pengebumian, pada hari ketiga dan hari keempat barulah jasad akan disemadikan di dalam tanah. Usungan si mati ke kawasan perkuburan akan diikuti dengan paluan gong, gendang, letupan berjuang atau senapan. Bunyi-bunyian ini bertujuan untuk menakutkan hantu daripada meresap masuk ke tubuh mayat. Mayat akan dicampi oleh seorang tua yang dihaskan menunggu di liang kubur. Liang itu disapu dengan daun pinang hijau untuk mengelakkan semangat orang ramai yang mengikuti kubur itu tinggal di liang tersebut. Selepas pengebumian, mereka yang mengikuti ke kawasan perkuburan tidak boleh terus naik ke rumah. Mereka perlu mandi dahulu dan segala pakaian perlu direndam hingga keesokan harinya. Mereka perlu hantar makanan kepada si mati selama 7 hari berturut-turut kerana dipercayai mayat masih memerlukan makanan. Pada hari ke-6, upacara memisuk akan dilakukan. Upacara ini adalah upacara memanggil roh si mati untuk berjumpa ahli keluarga. Kebiasaannya, upacara ini dilakukan oleh mereka yang tidak tahu punca kematian si mati, seperti kematian mengejut. Pada hari ke-7, upacara mengukus akan dilakukan. Ini adalah upacara membakar barangan milik si mati agar dapat digunakan pada alam kematiannya. Kesimpulannya, adat dan pantang larang kaum Kadazan Dusun mencerminkan warisan budayanya yang kaya dan penting dalam kehidupan masyarakat mereka. Adat mereka merangkumi pelbagai kepercayaan, upacara, pernikahan, sistem kekeluargaan dan kematian. Pantang larang mereka mempunyai norma-norma yang dihormati. Kedua-duanya berperanan dalam memelihara identiti dan keharmonian sosial di kalangan kaum Kadazan Dusun yang memainkan peranan penting dalam membentuk nilai-nilai dan moral masyarakat mereka. Dalam kesimpulan yang lebih umum, budaya kaum Kadazan Dusun adalah perpaduan antara spiritual, kehidupan sehari-hari dan hubungan yang erat dengan alam. Keunikan dalam upacara adat, seni tradisional dan dapat menciptakan identiti budaya yang kuat bagi komuniti ini. Budaya mereka memberikan gambaran yang mendalam tentang nilai-nilai kebersamaan, kebergantungan pada alam dan rasa hormat terhadap semua perkara.